Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah, amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintah Allah, mentaati segala suruhan dia, menjauhi segala larangan dia, mencontohi segala contoh segala yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita melakukan ketaatan ini, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Allah taala angkat kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan keadaan cabaran pada masa kini. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin, satu kitab karangan Syekh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan muqaddimah taubat, pendahuluan taubat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya ingatkan pada diri saya dan tuan-tuan, apabila dalam kita nak beramal, dalam kita nak dapat kebaikan, kesungguhan dalam kita beramal, tak dapat tidak tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlukan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh kerana itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dalam pendahuluan dalam kita nak melakukan amal, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapatkan ketulusan, keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak kita kena bertaubat dalam segala apa sahaja kekurangan, kelemahan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, Imam Ghazali rahmatullah alaih kata ada 3 pendahuluan taubat. Macam mana satu orang untuk bertaubat? Imam Ghazali rahmatullah alaih kata yang pertama, dia hendaklah ingat segala keburukan, perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dia kena ingat supaya apa? Supaya datang penyesalan kepada diri dia. Kedua, dia mengingati tentang sangat kerasnya siasaan Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih apabila menerima kemurkaannya, kemarahannya yang tidak terdaya untuk ditanggung. Dan yang ketiga, mengingati tentang kelemahan dan kekurangan daya upaya kita untuk menanggung azab siasaan Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah taala, apabila dia tahu dia ni berdosa, dia ni satu orang pendosa, dia tahu betapa besarnya ada azab Allah Subhanahu wa taala, beratnya untuk dia tanggung, dan dia tahu betapa susahnya dia untuk berhadapan dengan menanggung akan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan timbul penyesalan kepada seseorang tersebut untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu taubat ini ada beberapa keadaan, ada beberapa segi, sudut yang mana perlu kita ambil perhatian. Sebelum ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita dah membincangkan tentang bahagian-bahagian macam mana kalau kita berhadapan dengan perbuatan-perbuatan dosa, kan, perbuatan-perbuatan dosa, bagaimana untuk kita elakkan, bagaimana untuk kita bertaubat. Secara asasnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, maka kita perlu untuk berazam untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Kan? Bila kita melakukan dosa, kita nak bertaubat,
maka kita kena berazam untuk meninggalkan dosa-dosa kemungkaran tersebut untuk Allah Subhanahu Wa Taala terima juga taubat kita. Dan ada pun tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, ada juga dosa-dosa yang berkaitan yang berkenaan dengan harta-harta orang lain. Kan? Adapun untuk bertaubat daripada dosa yang berkaitan dengan harta orang lain, maka cara untuk membersihkan diri daripada dosa tersebut ialah anda wajib mengembalikan harta yang anda ambil itu kepada yang empunya hak, jika anda boleh mengembalikannya. Tetapi sekiranya anda lemah daripada mengembalikannya, yang demikian itu kerana harta orang yang anda ambil tersebut tiada lagi dalam simpanan anda, atau anda tidak mampu menggantikannya kerana kemiskinan, maka ketika itu hendaklah anda meminta halal daripadanya. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kalau satu orang dia ambil harta orang, macam mana dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Cara nak bertaubat kena kembalikan apa yang dia ambil, dia kena kembalikan balik. Kembalikan apa yang dia ambil. Ambil secara rampas, ambil secara pencurian. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, cara untuk dia bertaubat adalah dia mengembalikan balik harta yang dia telah ambil. Ambil curi, ambil secara rampas, maka perlu dikembalikan kepada tuan dia yang sepatutnya. Itu kalau dia boleh kembalikan. Dia boleh nak kembalikan, makna ada harta tu masih ada lagi, masih utuh lagi, masih hidup lagi, maka dia kena kembalikan. Kalau keadaannya keadaan dia lemah, sebab apa dia lemah? Kerana kan harta tu dah tak ada, barang tu dah tak ada. Ataupun tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia miskin, dia tak mampu nak pulangkan, memang tak ada pun, dah tak ada. Satunya barang tu hilang, dah tak ada. Barang yang diambil, yang dicuri, yang dirampas tu telah hilang, telah tiada. Ataupun keduanya keadaan dia kerana dia miskin, dia tak boleh nak ganti rugi, dia tak boleh nak bayar ganti rugi balik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana itu dia kena jumpa balik kepada orang yang mana dia telah ambil barang tersebut, dia minta supaya dihalalkan. Kena minta maaf, dia minta maaf, dia jumpa kepada tuan umpunya barang tersebut dan dia minta halal, supaya halal barang itu dihalalkan, kan? Dimaafkanlah, dimaafkan. Sekiranya pula anda lemah daripada mengembalikan yang demikian tu kerana ketiadaan atau kematian orang yang umpamanya hak, sedangkan anda boleh bersedekah bagi pihaknya, maka wajiblah anda lakukan. Ini keadaan dia pula, tuan-tuan muslimin dirahmati Allah. Orang yang mana yang diambil barang tersebut dah meninggal dunia, ataupun tak tahu kat mana pergi dia, dah hilang kat mana, kan, dah pindah, dah jauh kat mana, tak tahu kat mana, dah meninggal dunia ke. Maka tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, dalam keadaan pula yang kita boleh pula nak pulangkan, kita boleh nak bersedekah bagi pihak dia, boleh nak bersedekah bagi pihak dia, maka bersedekahlah bagi pihak orang tersebut. Moga-moga dengan kita sedekah tu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusan kita, Allah Taala akan terima amalan kita dan jadikan sebagai satu cagaran, satu balasan untuk kita menampung balik akan kesilapan kita yang terdahulu. Baik. Maka wajib anda lakukan sedekahkan bagi pihak orang tersebut. Dan sekiranya tidak dapat bersedekah, maka wajiblah anda memperbanyakkan kebajikan anda serta kembalikan, iaitu menyerahkan keadaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan merendahkan diri dan berdoa agar Allah Taala bagi pihak diri anda menggerakkan hati yang empunya hak redha terhadap kesalahan dosa anda pada hari kiamat nanti. Ini keadaan pula tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia tak mampu nak bersedekah, dia tak mampu nak bagi sedekah. Maka apa boleh dibuat? Dia perbanyakkanlah kebaikan-kebaikan, lakukanlah banyak kebajikan-kebajikan, dan dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rendah diri, mohon pada Allah Taala supaya Allah Taala gerakkan hati yang mana dia pernah zalimi dulu, dia pernah ambil barang tanpa hak tadi, dia pernah ambil, dicuri, rampas tersebut, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, supaya orang tersebut dia redha, maafkan dia, dan di hari kiamat nanti Allah Taala berikan kelepasan, berikan orang tadi itu memaafkan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, seperti mana kita maklum, satu hadis yang masyhur, Nabi SAW pernah tanya kepada sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tahu tak siapa yang orang muflis, siapa orang bankrupt? Kan, sahabat-sahabat kata orang yang bankrupt, orang muflis ni adalah orang yang mana tiada harta dia.
hutang dia pula keliling pinggang. Orang yang tak ada harta, tak ada dinar. Maka Nabi SAW kata orang yang muflis ni siapa tuan-tuan muslim yang dirahmati Allah? Orang yang muflis ialah mereka yang bawa amalan-amalan kebaikan, lalu apabila datang orang yang pernah dizalimi dia dulu di dunia, dia minta tuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua amalan kebaikannya dipindahkan kepada orang yang pernah dizalimi dulu di dunia. Dipindahkan. Maka tuan-tuan muslim yang dirahmati Allah Taala, apa yang kita dapat faham daripada kisah hadis Nabi SAW bagi tahu ni? Dia orang muflis, dia pindah-pindahkan, kemudian sehinggakan amal kebaikan dia telah tiada, maka ditukar pula amal keburukan orang yang pernah dizalimi itu dipindahkan kepada dia. Baik-baik dia datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala bawa amal kebaikan, bertukar kepada amalan keburukan. Nah, ini keadaan orang yang muflis di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, apa yang kita faham daripada hadis Nabi SAW dan apa yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih ni tuan-tuan, kita takut kita jadi muflis ke akhirat. Kita dikuatiri kita akan muflis di akhirat dengan sebab amalan kita kurang. Maka oleh kerana itu tuan-tuan muslim yang dirahmati Allah, oleh kerana kita nak mengelakkan jadi kita muflis di akhirat nanti tuan-tuan, maka perbanyakkanlah amal-amal. Perbanyakkanlah amal kebaikan. Sekiranya kita tak mampu nak melakukan, nak membalas balik, nak jumpa, nak minta maaf kepada orang tu tak boleh nak jumpa, kan? Tak mampu nak jumpa ataupun tak ada harta boleh disedekahkan, maka melakukanlah kebaikan, banyakkan melakukan kebaikan, moga-moga kebaikan itu dapat menampung akan kekurangan kita di akhirat nanti. Tak jadi muflis, kan? Banyakkan kebaikan, asal teringat dia dulu pernah zalim pada orang, buat kebaikan, kan? Sama ada kebaikan tersebut dia buat baik pada orang lain, ataupun kebaikan tersebut dia perbanyakkan zikrullah, banyak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat amal, sedekahkan amal, bacakan Fatihah, beristighfar untuk orang tersebut. Maka moga-moga dengan keadaan amal kita baca, kita buat ni tuan-tuan muslim yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tampungkan kekurangan kita. Dan lebih daripada itu, kita mohon pada Allah, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bukakan hati yang pernah kita zalimi ni, letakkan, berikan kemaafan kepada kita. Berikan kemaafan. Itu lebih selamat lagi. Itu lebih menampung akan kekurangan kita. Kalau dia maafkan, dia tak ada nak dia tak menuntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia maafkan kita. Maka oleh kerana itu kebajikan yang kita lakukan, amal-amal kebaikan ini tidak berpindah kepada orang-orang yang mana pernah kita zalimi dulu di dunia dulu. Baik. Nah, itu kalau dosa yang berkaitan dengan harta. Manakala tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, ada pun dosa yang berkaitan dengan diri orang, berkaitan dengan maruah, berkaitan dengan contoh berkaitan dengan diri ni, contoh dia membunuh ataupun mencederakan orang lain, membunuh ataupun mencederakan orang lain. Maka cara untuk melepaskan dosa tersebut, yang ini cara untuk bertaubat daripada dosa membunuh tersebut, dosa mencederakan orang lain, dosa menyakiti orang lain ni tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, adalah dengan anda memberikan kuasa yang boleh membolehkan tuan mempunyai hak atau wali-walinya, yang ini wakil-wakil dia, bertindak menjalankan kisas sehingga mereka menghukum balas kesalahan anda. Pernah bunuh, kan, bunuh tanpa hak, kan? Ada orang bunuh kerana hak, kan, bunuh kerana kerana dia ni hakim yang kena perlu menjatuhkan hukuman dia. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, boleh juga dikira sebagai pembunuh. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, mereka yang menjadi saksi bunuh, saksi terhadap pembunuhan, boleh juga dikira sebagai pembunuh. Cuma tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dengan cara hak ataupun tidak, kalau dia menyebabkan kematian seseorang itu bukan cara tanpa hak, dengan cara zalim, dia menyakiti orang lain tu, kan, sehingga kan ada kecederaan yang kekal ataupun tidak kekal sekalipun, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka cara untuk dia bertaubat daripada kesalahan dia sebegini adalah dia berjumpa dengan orang yang berhak, kan, tuan, orang yang mana yang mempunyai badan sendiri. Kalau dia cederakan orang tu, dia minta supaya orang itu menjalankan tindak balas kepada diri dia. Minta supaya orang yang pernah dia zalimi itu menjalankan tindak balas kepada diri dia. Ataupun kalau dia dah bunuh orang tu, macam nak buat, dia kena jumpa wali-wali. Wali ni maksudnya dia jumpa ahli keluarga si mati tersebut untuk menjalankan kisas kepada dia. Bila nak jalankan kisas ni, kan, kalau diikutkan kisas, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, hukum siapa yang membunuh, hukum dia, kisas ni adalah dengan dia diambil ataupun dia dibunuh juga. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dikira sebagai membunuh juga, saya ingat. Dikira sebagai membunuh tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah apabila memandu kenderaan dengan keadaan melulu.
keadaan yang boleh menyebabkan kematian, lagi-lagi menyebabkan kematian orang lain. Ini pun dikira sebagai membunuh. Kalau ikut dalam faraid juga tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ini boleh dibincangkan, boleh dilihat. Kalau dia ikut dalam faraid, kalau satu orang suami menyebabkan kematian isteri dia menyebabkan kematian anak dia ataupun ahli keluarga dia yang mana dia layak menjadi waris kepada orang tu, tetapi oleh kerana tindakan dia yang salah. Sebab apa tindakan dia yang salah? Dia bawa kenderaan tu laju, melulu, tidak menjaga undang-undang jalan raya dan sebagainya, tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, maka dia tidak layak untuk mendapat harta warisan daripada ahli keluarganya yang dia menyebabkan kematian tersebut. Kalau dia yang menyebabkan kematian tersebut, sengaja menyebabkan kematian. Kalau dia dah bawa elok kan, jaga dah kenderaan dia dan lalu dia dilanggar tu lain. Kan, dia bawa elok-elok, tengok jalan tu licin tu lain. Kan, tu masalah lain. Begitu juga tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, boleh dikenakan hukum qisas. Boleh dikenakan hukum qisas kepada orang yang memandu secara melulu ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, yang boleh menyebabkan kematian orang lain. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat, kita nampak pemandu mabuk je. Pemandu yang mabuk membawa kenderaan, mereka ni dikenakan bayaran yang sangat-sangat, denda yang sangat tinggi. Sebenarnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sama juga orang yang mana dia tak mabuk. Mabuk dia dah satu hal lah yang tak sepatut dan tak sewajarnya. Kalau orang tak mabuk, kalau sabit kesalahan kepada diri dia, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia ni pun sepatutnya boleh dikenakan qisas. Dia boleh dikenakan qisas. Cuma hukum bunuh dia ni tuan-tuan tidaklah sampai dia dibunuh. Qisas kepada diri dia tidaklah sampai dia dihukum bunuh. Cuma tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia bayar denda. Kalau ikut dalam kitab, 100 ekor unta, ada bahagian-bahagian dia, saya kata 100 ekor unta. Dia membunuh tanpa niat. Dia dikategorikan sebagai membunuh tanpa niat. Membunuh tanpa niat, tanpa dia menginginkan untuk membunuh. Dia tak ada pun ingin nak membunuh, tetapi oleh kerana tindakan dia menyebabkan kematian. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, macam mana nak minta maaf? Macam mana dia nak bertaubat daripada perkara tersebut? Kan, macam mana keadaan begini? Maka dia kena jumpa ahli keluarga si mati, minta maaf, minta ampun, minta supaya dijalankan qisas kepada dia. Jangan salah faham. Bila keadaan qisas bukan hanya bila dah membunuh tu hukumannya membunuh juga, tidak. Dibunuh juga tidak. Bahkan dilihat keadaan tu. Ada orang membunuh dengan niat. Kalau membunuh dengan niat, maka hukuman dia tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dihukum bunuh. Kan, darah dengan darah. Kan, kalau dia membunuh tanpa niat dengan menggunakan barang yang memang secara akal boleh membunuh. Cara akal boleh membunuh dan tanpa niat, maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ada hukuman dia. Ada keadaan kategori tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala, dia tak membunuh, dia tidak ingin untuk membunuh. Tak ingin untuk membunuh. Tiba-tiba tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, orang tadi mati dengan barang yang dia gunakan, kebiasaannya memang tak mati. Orang ni tak mati. Pukul guna rotan, contohnya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Dia rotannya satu orang pelajar, contoh pernah berlaku dulu. Rotan satu orang pelajar, tiba-tiba oleh kerana rotan ni satu orang ustaz kepada pelajar tersebut, anak tadi mati. Ini pun membunuh tanpa niat. Tak ada niat dan menggunakan barang pun kebiasaannya tidak mematikan budak, mematikan orang. Maka tuan-tuan kat situ ada hukuman dia, ada bayaran dia. Kena lihat detail dalam kitab fiqh balik. Kalau bagaimanapun tuan-tuan, kena minta daripada keluarga si mati untuk menjalankan qisas tersebut. Satu, sama ada darah dengan darah, iaitu kalau membunuh dengan niat. Satu lagi, dengan kalau membunuh tanpa niat, maka dia kena dihukumkan denda, dibayarkan denda. Kalau tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kan, kalau tuan keluarga dia memaafkan, itu lain cerita. Dia kena minta lah, kena jalankan, kena jumpa kepada ahli keluarga tersebut supaya ahli keluarga tersebut memaafkan dia. Dan begitu juga kalau dia mencederakan, ada kecacatan kekal, kan, hilang sebelah tangan, kan, 50 ekor unta kalau ikut dalam kitab, 50 ekor unta, kan, menyebabkan hilang sepatang gigi. Tumbuk-tumbuk, gaduh, patah gigi, sepatang gigi patah, kan, 10 ekor unta. Semua bayaran satu jari, 10 ekor unta, kan, bayaran denda dia. Itu qisas. Itulah dinamakan qisas. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, setiap benda perkara ni ada bayaran dia. Ada bayaran dendanya tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Oleh kerana itu, untuk bertaubat daripada kesalahan tersebut, kena jumpa kepada ahli keluarga, kepada orang yang mana berhak untuk minta supaya dijalankan qisas kepadanya. Kalau tidak mampu, kesalahan anda
ataupun mereka memaafkan anda. Sama ada minta supaya dijalankan qisas sehingga kan mereka menghukum kesalahan tersebut, ataupun mereka memberikan kemaafan. Kalau mereka bagi maaf, masya-Allah, alhamdulillah, kan selamat kita. Paling-paling kurang tuan-tuan mohon kemaafan. Tetapi sekiranya anda lemah, tak boleh nak jumpa, tak boleh nak jumpa tuan punya badan, lemah nak berbuat demikian, maka kembalilah kepada Allah SWT dan berdoa kepadanya agar Allah SWT bagi pihak diri anda menggerakkan hati yang umpamanya hak meredakan anda pada hari kiamat nanti. Ini sama juga, kan dia pernah buat zalim pada orang ni, maka dia tak mampu nak jumpa, kan lemah, kan tak mampu untuk dia diambil tindakan, tak mampu, kan nak cerita benda kebenaran ni bukan senang. Kan aku pernah buat dulu, orang semua tak tahu yang aku sebenarnya langgar lari budak ni. Aku tahu budak ni mati macam itu sahaja, kan aku pernah buat dulu. Tapi nak jumpa keluarga dia tak sampai hati, tak boleh nak jumpa, takut nanti kan dia kena bayar dan dia tak mampu nak bayar. Takut nanti kan ahli keluarga sedih lagi, bertambah kesedihan, bertambah lagi kedendamnya. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, apa patut dia buat? Dia kena kembali bertobat dengan Allah Taala sungguh-sungguh. Buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Buatlah kebaikan, bersedekah ke, buatlah segala amal, buatlah segala kebaikan. Moga-moga dan doa pada Allah Taala supaya umpanya orang yang berhak ini, orang yang umpanya mempunyai hak ini tergerak hati untuk memaafkan dia di hari kiamat. Sebab apa tuan-tuan, macam mana pun di hari kiamat nanti, hari akhirat nanti tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengambil tindak balas apa sahaja keadaan. Kalau kat dunia ni orang tak tahu, ke akhirat nanti orang pasti tahu. Macam mana pun akan tahu. Maka tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, oleh kerana itu atas dasar dosa-dosa kita yang dulu, dosa dengan Allah ni kita taubat, kita boleh doa pada Allah Taala. Dosa dengan orang ni, dosa dengan manusia lain, dengan makhluk Allah Taala ni tuan-tuan, kita tak memadai dengan taubat sebenarnya. Sebab tu kita kena doa pada Allah supaya orang ini, orang yang pernah kita buat jahat ni dulu, orang yang pernah kita zalim ni, Allah Taala gerakkan hati dia untuk memaafkan kita ke akhirat nanti. Maafkan kita kan akhirat nanti. Baik. Adapun dosa yang berkenaan yang menjatuhkan maruah tadi, menyebabkan diri, pembunuhan ataupun kecederaan yang menyebabkan kecederaan kekal, itu yang mana dia kecederaan luaran, nampak luaran. Yang ini pula keadaan yang mana menjatuhkan maruah, kan cedera dia tak nampak, zahir dia tak nampak, tapi dalaman dia terasa, kan maruah dia tercalar, kan memalukan diri dia. Seperti anda mengumpat dia, ceritakan keburukan dia, ceritakan benda-benda ni, sebar-sebarkan keburukan dia, ataupun menuduh dia. Ini semua tuan-tuan buat tuduhan, fitnah, kan benda-benda macam ini boleh menjatuhkan martabat, menjatuhkan keadaan seseorang, menjatuhkan kepribadian seseorang, memalukan diri seorang, kan satu orang tu boleh menjadi jadi gila, menjadi tekanan jiwa. Kerana apa? Kerana dimalukan, hanya sekadar dimalukan, kan orang tak berani nak keluar rumah hanya semata-mata kerana apa? Dimalu-malukan, maruah dia tercalar, orang fitnah dia, kan dia tak boleh nak keluar rumah. Maka menuduh dia, memaki dia, maka apa cara untuk bertaubat daripadanya? Maka anda wajib mengaku, membuat pengakuan di hadapan orang yang melihat apa yang anda telah lakukan. Kena jumpa balik orang yang mana dia pernah umpat, pernah dia ceritakan cerita tentang dia pernah jumpa orang ni, dia fitnah tentang orang yang pertama A tadi. Dia pergi jumpa orang B, dia cerita fitnah tentang A, si A tadi. Dia kena jumpa si B tadi, dia cerita yang dulu sebenarnya aku fitnah dia ni, kan kena cerita balik perkara yang semua. Supaya apa? Tarik balik, cerita balik kebenaran dia, supaya dia mendatangkan balik, kan menaikkan balik maruah orang tersebut, orang yang pernah dia hina. Buat pengakuan, menyatakan bahawa dulu kamu anda dahulu telah berbohong. Bohong je, aku dulu fitnah dia, dulu aku ni maki dia, kan jumpa di hadapan orang. Kalau dia cakap dia khalayak ramai tuan-tuan, perlu dia buat pengakuan dia khalayak ramai. Kalau dia jumpa secara individu, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia kena jumpa secara individu. Hari ini tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, yang ini perkara yang mana kita perlu jaga-jaga. Perkara yang sebegini dah jadi mainan, kita dah jadi mudah. Kadang-kadang kita tak tahu pun kebenaran cerita berita ini tuan-tuan, kita dah sebar-sebarkan dah. Kan tak tahu pun betul ke dia ni pencuri, betul ke dia ni pembunuh, betul ke dia buat kesalahan-kesalahan begitu begini, kita tak tahu. Lalu kita ceritakan. Dalam hadis Nabi SAW kata, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, memadai seseorang itu boleh dikatakan sebagai pembohong, kafa bimar'in bikadzibin,
Cukup satu orang tu dikira sebagai pembohong apabila dia menyampaikan apa sahaja yang dia dengar. Dengar dia sampaikan. Dengar dia sampaikan tanpa dia tabayyun dulu. Pasti betul tak betul berita ni? Dah benar betul ke? Kan? Berapa ramai hari ni tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala oleh kerana berlainan fahaman politik. Bukan nak kata politik je, berlainan fahaman mazhab pun dia juga. Berlainan dia punya pemikiran dia, kan? Ideologi dia lain. Oleh kerana dia ada saingan-saingan tertentu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka dia sanggup menjatuhkan maruah saingan dia tersebut. Sanggup dia menyebarkan berita yang tak sepatutnya. Sanggup dia menyebarkan berita-berita yang mana tidak wajar. Kan? Semata-mata kerana apa? Ini nak jatuhkan saingan dia. Kan? Alasan dia tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia kata nak menyampaikan kebenaran. Hakikatnya yang dia dapat berita tu pun tak tahu lagi benar ataupun tidak. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara dia macam mana kita nak bertaubat? Kalau kita cakap secara umum, secara khalayak ramai, kita kena mengaku di hadapan khalayak ramai yang mana dahulu kita telah berbohong. Saya tak tahu pun berita itu sebenarnya apa dia. Saya minta maaf. Saya tak tahu pun berita ni sebenarnya gitu. Kalau kita jumpa orang individu secara individu, jumpa secara individu, dan kita perlu meminta maaf, kan? Dan selain itu hendaklah meminta halal daripada Tuhan empunya maruah yang telah anda cemarkan nama baiknya. Satu, kita kena jumpa khalayak ramai yang mana kita pernah sebarkan pembohongan tersebut, sebarkan fitnah tersebut. Dan kedua, kita kena jumpa kepada Tuhan empunya badan, Tuhan badan. Kita kena jumpa Tuhan badan, minta maaf kepada dia. Minta maaf kepada dia yang mana dia pernah buat sebarkan berita yang tidak patut kepada orang ramai. Sekiranya perkara itu boleh anda lakukan, boleh nak buat, dan nak buat pengakuan di khalayak ramai, boleh nak jumpa tuan badan, maka buat. Kan boleh buat, kita jumpa, kita buat. Kan? Dan lagi anda tidak bimbang akan menambahkan kemarahan atau membangkitkan fitnah atau memperbaharui semula perkara yang telah dilupakan dengan sebab menzahirkan kembali perkara yang menyentuh maruah itu. Ini pun satu hal juga tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Satu, kalau kita boleh buat, kita buat pengakuan. Tetapi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ada keadaan benda tu dah lama dah. Cerita 10 tahun lepas. Orang pun dah tak ingat, tak tahu. Betul cerita tu ada lagi ke tidak. Orang pun benda, kadang-kadang ni tuan-tuan, satu benda untuk kita mengelak daripada fitnah ni tersebar, dan kita yang terkena, yang kita yang dicalarkan maruah ni tuan-tuan, cara untuk mengelakkan daripada benda ni dibicara, dicerita, dicakap-cakapkan lagi. Cara je Nabi SAW ajar ni macam mana tuan-tuan? Diam. Jangan jawab. Walaupun kita ni berada dalam hak, memang kita berada di atas kebenaran, cara untuk mengelakkan fitnah ni lebih tersebar, lebih lagi orang duk cerita. Cara ni macam mana? Cara dia diam. Jangan dibalas, jangan dijawab. Ini cara ulama-ulama kita. Berapa banyak ulama-ulama kita boleh lihat tuan-tuan muslimin rahmati Allah, kebanyakan ulama-ulama kita, kebiasaan ulama-ulama kita, apabila mereka ni difitnah, bila diceritakan keburukan tentang diri mereka tuan-tuan, mereka akan ambil pendekatan apa? Dia diam, senyap. Sebenarnya tuan-tuan, ini psikologi. Kan? Kalau kita diam, orang yang memfitnah dia jadi sakit hati. Orang yang sebar-sebar keburukan dia akan jadi sakit hati. Dia ni tak terkesan ke? Tak heran ke? Dia diam. Ini cara Nabi SAW ajar. Jangan membalas ataupun nak mencerita. Bila kita cuba jawab sahaja fitnah tersebut, kita cuba konon-konon kita kata kita nak nak mendatangkan, kita nak sebarkan kebenaran itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka ketika itu bantuan Allah Taala terangkat. Kalau kita diam, selama mana orang duk cemooh kita, selama mana orang duk maki kita, selama mana orang duk fitnah kita tuan-tuan, malaikat akan tolong jawabkan untuk kita. Malaikat yang akan tolong jawabkan untuk itu. Tapi kalau kita jawab je, maka ketika itu tuan-tuan tak ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara dia macam mana? Bila kita dicemooh, difitnah, diceritakan tentang keburukan yang mana kita tak buat, maka diam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selesaikan masalah tersebut. Dia akan jadi dah. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ada keadaan-keadaan mana orang dah tak tahu dah, kan? Ambil pendekatan diam. Dah 10 tahun dah cerita ni. Maka orang ni konon-konon dia nak bertaubat. Dia pergi cerita balik. Buka balik cerita, dulu aku pernah buat, pernah fitnah dulu. Ini benda ni tuan-tuan bukan cara baik. Sama dah juga tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita dulu pernah buat dosa, pernah buat satu kemungkaran, dosa-dosa, kan, kemungkaran yang besar, maka cara ni tuan-tuan jangan disebar dengan cerita. Saya dah bertaubat dulu saya macam ni. Ini bukan cara dia. Kalau dah bertaubat tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, kita kena senyap, diam.
jangan diceritakan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang tidak menjadi saksi akan keburukan yang kita pernah buat. Gitu juga tadi kan, kalau benda ni orang dah tak ingat dah, mungkin orang pun tak tahu, generasi sekarang tak tahu pun benda tu, maka diam, tak perlu ceritakan. Kerana apa? Dia akan menambahkan balik, oh dulu cerita ni menambahkan fitnah tersebut, keburukan tersebut. Sebab apa? Dia akan ganggu, dia akan menjatuhkan maruah kan. Elok-elok benda tu orang dah tak tahu, orang tak ingat, maka gangguan tersebut akan terjadi. Baik, maka jika anda bimbang akan terjadinya demikian itu, maka hendaklah anda kembali menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dah lama berlaku ni tuan-tuan, keadaan ni kalau kita buka balik aib, buka balik cerita, orang duk cerita lagi pula zaman sekarang ni tuan-tuan, orang mudah kan sebar media sosial, mudah disebar-sebarkan. Jadi cara dia apa dia tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah? Cara untuk bertaubat dengan dia adalah kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati orang yang mana yang pernah difitnah dahulu tu, memberikan kemaafan kepada kita. Serah kepada Allah Taala supaya orang yang tuan badan tadi terbuka hati untuk meredakan, memaafkan kita daripada melakukan dosa-dosa kita yang dahulu. Moga-moga Allah Taala menjadikan baginya kebaikan yang banyak sebagai gantian pahala atas kemaafannya terhadap kesalahan kita terhadapnya. Dan seterusnya, sekiranya hendaklah kita memohon keampunan yang banyak daripada Allah SWT untuk tuan umpamanya tuan badan yang mana kita telah mencelarkan maruah dia. Sebab tu kita kena doa. Kalau kita pernah mengumpat orang ni tuan-tuan, cara untuk kita taubat, kan kita nak jumpa dia dah tak jumpa, kita pernah tahu kita pernah umpat dia, kita pernah fitnah dia, maka cara untuk kita bertaubat tuan-tuan, bila kita teringat dia pernah kita umpat dia, pernah kita cemarkan maruah dia tuan-tuan, cara dia adalah dengan kita beristighfar banyak-banyak, mohon keampunan untuk orang tersebut. Mohon kan keampunan. Hari ni tuan-tuan, berapa banyak dah kita fitnah orang, berapa banyak dah kita umpat orang. Kadang-kadang kita duduk saja-saja tu pun kita dah umpat orang lah. Kita duduk saja kita dah fitnah orang lah. Fitnah ni macam mana? Macam saya kata tadi kan, duk cerita-cerita kan hal-hal kan, hal-hal yang berlaku hari ni, banyak berlaku benda-benda yang mana kita tidak pasti akan kepastiannya, tak pasti pun kan, masih lagi dalam pembicaraan, masih lagi dalam keadaan yang kita tak tahu pun benar ataupun tidak. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, cara untuk kita bertaubat dengan ni, kita beristighfar, mohon ampun. Kalau kita boleh nak minta maaf lagi bagus, minta maaf dengan orang tu. Tapi kita nak cerita di hadapan khalayak ramai, perkara tersebut takut lagi mencembarkan maruah kan. Kita jumpa pada tuan badan supaya dia berikan kemaafan. Baik, ada pun dosa yang berkaitan dengan kehormatan orang lain, seperti mana contoh dia mengkhianati, tadi menjatuhkan maruah. Sekarang ni dalam keadaan yang khianat, dia melakukan khianat kepada ahli keluarga dia. Sumpama macam ni, dia melakukan perzinaan, dia mencabul kehormatan, khianat pada maruah orang lain, melakukan khianat kepada maruah orang lain, maknanya dia lakukan perzinaan kepada ahli keluarga dia buat ke pencabulan. Maka tiada jalan untuk dia meminta halal dan menceritakan kepada umpamanya kepada tuan badan, kerana akan menimbulkan fitnah dan kemarahan. Nak minta halal apa benda kan, dia dah cabul kehormatan, dia telah melakukan perzinaan, nak minta halal apa? Benda tu memang haram, tak boleh nak halal lah kan. Kalau dia minta halal, dia akan tambah lagi fitnah lain pula, berlaku pula pergaduhan dan sebagainya. Maka apa patut dia buat kan? Apa yang patut dia buat? Dia demikian, maka hendaklah dengan rendah diri dia memohon kemaafan daripada Allah, supaya Allah Taala redha kepada, memberikan keredaan kepada tuan badan, supaya memaafkan dosa yang telah dilakukan kan. Penzinaan ni dia bukan penzinaan yang mana suka sama suka. Zina yang dimasukkan di sini adalah rogol kan. Ini menjatuhkan, mencalarkan maruah orang lain. Kalau zina suka sama suka tu tuan-tuan, dia lain kan, dah memang dia nak, memang dia suka, tu lain cerita. Sekarang ni masalahnya rogol, mana dia telah mencalarkan maruah orang ni, menjatuhkan maruah orang tu, mengkhianati amanah yang diberikan oleh orang. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dia kena mohon pada Allah supaya orang yang mana dia pernah khianat tadi, supaya Allah Taala bukakan hati dia untuk memaafkan dia, berikan kemaafan daripada dosa yang telah lakukan.
Bahkan Allah Ta'ala menjadikan kebaikan yang banyak untuknya sebagai ganjaran pahala dan gantian kerugian kehormatan yang ternoda. Sekiranya anda yakin aman daripada fitnah dan kebangkitan kemarahan umpunya badan, umpunya hak atas pengakuan dosa tersebut, meskipun ia jarang diperolehi demikian, maka hendaklah anda meminta maaf daripadanya. Kalau boleh nak minta maaf, orang ni boleh nak maafkan, orang ni boleh nak berikan kemaafan, yang mana jarang, susah ha? Kan orang kalau dah menconting arang ni tuan-tuan, orang yang mana telah mencela maruah ni kan bukan senang-senang orang nak bagi kemaafan. Kan awak ni dah tebuk anak saya tanpa hak, kan awak ni dah rosakkan maruah anak saya, awak ni dah dah rosakkan, dah burukkan anak saya, tiba-tiba awak nak minta maaf macam tu je. Ingat saya boleh maafkan begitu je, susah. Tapi kalau dia boleh, kan ada orang kan baru-baru ni ada viral satu orang dah lepas puluhan tahun, belasan tahun, kan dihadapkan di mahkamah, di pembicaraan mahkamah dekat Eropah sana. Orang ni tak silap, orang ni asalnya orang Thailand, dia kahwin dengan orang Eropah sana. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, anaknya telah dibunuh dengan kejam. Anak dia penghantar pizza, orang Islam. Anak dia penghantar pizza. Ada orang order pizza, rupa-rupanya dia bukan nak order pizza tu, dia nak ambil kesempatan tu nak bunuh orang yang hantar pizza tu. Ayah ni satu orang yang baik, Masya Allah, kita tengok muka dia pun Masya Allah, kan ada rupa orang yang soleh. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, apa dia buat? Bila dalam mahkamah dia kata, aku maafkan kamu, aku maafkan kamu. Sebab apa? Ini dah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan jarang-jarang orang yang hati besar macam ni, jarang-jarang orang boleh bagi. Kan maruah keluarga dia, kan macam mana keluarga dia hilang anak dia, kan dibunuh pula dengan secara kejam, kan suka-suka. Budak-budak ni suka-suka, kan kadang-kadang mereka bila sampai suka-suka dengan minum arak ni tuan-tuan, dia hilang pertimbangan, dia bunuh orang ni tanpa rasa bersalah. Bila dah sedar baru dia kita dah buat kejahatan, kita dah buat satu kesalahan besar, baru nak sedar. Maka si ayah ni apa jadi tuan-tuan muslimin rahmati Allah, kan lepas belasan tahun dah berlakunya pembicaraan tersebut, tuan-tuan muslimin rahmati Allah, si ayah kata apa dia? Aku maafkan kamu, selamat budak tu daripada dihukum gantung. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati Allah Taala, perkara ni jarang-jarang berlaku. Kan orang yang mana berhati besar sahaja boleh nak berikan kemaafan. Lagi-lagi kalau orang yang mencabul kehormatan ni, tuan-tuan muslimin rahmati Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan muslimin rahmati Allah, cara dia ini satu konsep, satu cara untuk kita bertobat daripada semua kesalahan-kesalahan kita adalah lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin. Doalah sungguh-sungguh pada Allah Taala, mohon taubat banyak-banyak pada Allah SWT. Moga-moga Allah Taala berikan kita keampunan. Allah Taala bukakan hati orang yang mana pernah kita jatuhkan maruah dia, pernah kita zalimi ni, untuk ke akhirat nanti dia berikan kemaafan kepada kita. Ini cara dia. Ini cara yang mana paling last, paling hujung. Yang boleh kita buat tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah adalah kita doa, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kan kita tak mampu. Kan banyak kesalahan-kesalahan tuan-tuan hari ini tuan-tuan. Berapa banyak sepatutnya dihukum hudud. Banyak perkara yang mana boleh dihukum hudud. Mencuri, kan curi, dia melakukan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kesalahan dia, boleh mencelarkan maruah dia, boleh meletakkan macam-macam. Oleh kerana itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara untuk dia bertaubat paling last, kan kalau berkaitan dengan orang lain ni sepatutnya dia kena minta maaf, tapi dia tak mampu nak minta maaf. Kelemahan diri dia, kalau nak minta maaf susah, kan dia tak mampu untuk berhadapan, kan susah ni, kan kadang-kadang sebab apa? Kerana ada sikit keegoan dalam diri. Maka macam mana nak buat tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah? Doalah banyak-banyak pada Allah. Mohon Allah SWT bukakan hati orang yang mana pernah dia zalimi itu, supaya orang tersebut berikan kemaafan dia. Dan akhirat nanti dia tak tuntut. Kalau itu satu amalan. Dan perbanyakkan istighfar untuk orang yang pernah dilakukan kezaliman tersebut. Banyakkan laku kebaikan dengan niat dia, kebaikan-kebaikan ini dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dia buat kejahatan tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ini cari satu konsep taubat. Macam mana cara untuk kita bertaubat daripada berkenaan dengan orang-orang lain. Jadi sebaik-baiknya tuan-tuan kita minta maaf. Itu cara dia. Kan taubat, kalau Imam Nawawi kata, kalau berkaitan dengan orang lain kena minta maaf kepada orang tersebut. Tapi tambahan daripada Imam Ghazali rahmatullahi alaih kata apa dia? Kalau kita tak mampu nak minta maaf, kan kerana banyak halangan-halangan dan sebagainya, maka kita mohonlah supaya Allah Taala bukakan hati dia, memberikan kemaafan kepada kita di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya rasa sampai sini sahaja, kan moga Allah Taala berikan kita ni kebaikan, berikan kita ni taufik untuk terus mengamalkan segala kebaikan, bertaubat daripada segala keburukan-keburukan. Allah Taala letakkan kita ni di kalangan orang-orang saleh, tempatkan kita bersama para syuhada, para nabi,
Dan tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, bahagia yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya minta maaf, tak ampun. Itu tutup majlis atas tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.